أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu dan mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh, Puan Pengerusi Benda yang saya kasihi Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman. Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Tajuk terakhir yang menjadi kepuasan Ustaz pada muka surat 17, jangan sesekali meragui janji Allah, pada kuliah subuh 13 November 2023, dan malam ini insya-Allah Al-Fadhil Ustaz akan menyambung dengan tajuk berikutnya, apabila Tuhan membuka pintu makrifat. Dengan penuh hormatnya saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis dengan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian kita pada malam ini. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil. Amin. Allahumma amin. Muka surat 18. Kita sambung di bawah tajuk apabila Tuhan membuka pintu ma'rifat. Ma'rifat yang dimaksudkan sini ialah mengenal Allah. Mengenal Allah adalah ilmu, adalah tujuan hidup yang paling besar sekali. Sebenarnya tujuan hidup kita ni bukan bekerja. Kita tak perlu bekerja sebenarnya. Tujuan hidup kita ni bukan makan minum. Sebenarnya kita tak perlu makan dan minum. Sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ni bukan berkahwin. Sebenarnya kita tidak perlu pun berkahwin. Tetapi kenapa kita berkahwin? Kenapa kita bekerja? Dan kenapa kita makan dan minum? Kita bekerja, berkahwin dan kita makan dan minum. Kita lakukan perkara itu kerana kita sebagai manusia ni, kita ada dibekalkan yang namanya hawa nafsu, emosi, kemahuan diri. Dengan sebab itu, bila sampai satu peringkat, kita nak makan minum. Sampai satu peringkat, kita ingin menghasilkan, memperolehi sesuatu, namanya bekerja, berniaga, jadi apa? Ambil dalal, ambil komisen dan sebagainya. Dan sampai masa kita ada kemahuan, keinginan untuk berkahwin. Baik. Oleh kerana manusia ni ada hawa nafsu, tapi tidak mahu mereka ini dengan adanya nafsu itu menjadi binatang. Tak mahu supaya mereka ni adanya nafsu ni jadi haiwan. Tak mahu mereka ni menjadi satu makhluk yang jadinya daripada sifat kehaiwanan dan kebinatangan, dia boleh sampai kepada border keiblisan dan kesyaitanan. Oleh kerana tak nak sampai lajak kepada itu, maka maha pemurahnya Allah
maha kasihnya Allah kepada kita, maka diutuslah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, yang pertama menegaskan semula tujuan hidup, iaitu ma'rifah saja, mengenal Allah saja tujuan hidup kita. Dan mengajarkan kepada manusia bagaimana yang sedia ada yang namanya nafsu tu mesti diurus sesuai dengan apa yang selari dengan ma'rifah. Maknanya kalau makan, halal yang mana, haram yang mana. Kalau berkahwin, akad yang mana sah, yang mana satu namanya zina. Kalau yang namanya bekerja, yang mana satu muamalah yang sah, yang mana satu muamalah dikira sebagai riba, mencuri dan merampas. Jadi diterangkan, supaya nafsu tu tertunduk, pada masa yang sama dia tidak lari daripada tujuan sebenar asal. Tujuan sebenar asal tadi satu saja, iaitu apa? Ma'rifah, mengenal Allah. Tujuan asal dia. Jadi ada sebahagian manusia, ni saya cerita dulu tau sebelum kita masuk ni. Boleh rangka dia gitu nampak Okey, tujuan asal sini, tujuan asal sini, cerita nafsu sini. Tujuan asal manusia ni dicipta untuk mengenal Allah saja. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ni tujuan besar. Tapi manusia ni ada cabaran, dia ada yang sebelah sini, namanya apa tadi? Hawa nafsu. Maka hawa nafsu ni kalau dibiar, kalau tidak diatur, kalau tidak ditunduk, kalau tidak dilawan, dia akan meliar. Keliaran dia lebih liar daripada haiwan, lebih daripada binatang. Dan kalau dia melampau, dia boleh datang sifat-sifat kesyaitanan dan keiblisan. Itu cerita dia. Baik. Allah sayang, kasih kepada kita, tidak membiarkan kita ni hanyut ke sini. Sebab kalau kita dah tunduk pada hawa nafsu, kita bukan kata cerita makrifah, nafsu pun tak boleh settlekan. Jadi diutuslah para nabi dan para rasul, mendatangkan kepada mereka, terangkan tujuan asal yang sebelah sini, mengenal Allah, pada masa yang sama menerangkan tentang bagaimana mengawal keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan, kemahuan-kemahuan yang namanya hawa nafsu. Sebelah sini. Baik. Ada sebahagian orang, ni saya tunjuk dulu ni. Ada sebahagian orang yang Allah kurniakan kepada dia, dia ada keinginan. Nak kaya, nak cantik, nak mewah, nak senang, nak kenyang, nak seronok, nak enjoy, nak apa. Tapi bila dia belajar agama, dia lawan benda tu. Allah kurniakan dia jenis yang memang kehendak dunia dia banyak. Ada tak? Ada. Walaupun dia tudung labuh, walaupun dia pakai sarban, tapi membuat-buat dalam jiwa dia tu inginkan dunia yang macam-macam. Suka dipuji, suka dihargai, suka diangkat, suka dimewahkan, suka dibelai, suka diharga, dimanja, suka-suka benda-benda macam tu lah. Hal-hal yang macam tu. Baik. Kerana dia ada yang macam ni, sebelah sini ni, maka ada orang bila dia belajar ilmu, dia Allah kurniakan kepada dia kesusahan dalam ini, tapi kerana Allah kasih pada dia, dia dapat ilmu agama, dia mujahadah. Dia mujahadah, dia lawan diri dia, apa yang dia nak dia kurangkan, apa yang dia tamak dia kontrolkan, apa yang dia tergiur dia sabarkan diri, dia lawan. Ada orang dia menghadapi kesusahan, mujahadah dia kat sebelah sini. Namun ada orang yang memang Allah kurniakan kepada dia, Allah anugerahkan pada dia, dia tu memang terus track yang sebelah sini. Memang fokus dia ialah ma'rifatullah saja. Dia disikit-sikitkan oleh Allah keinginan untuk kahwin, keinginan untuk makan, keinginan untuk jalan, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dipuji. Dia memang Allah tiadakan untuk dia. Allah rendahkan, sikitkan untuk dia. Maka dia punya fokus anugerah Allah berikan dia, namanya pintu ma'rifah yang sebelah sini fokusnya. Tapi orang yang dapat sini mujahadah, dia dapat juga makrifah, tapi dia nak kena tempuh nafsu dia ni yang banyak-banyak macam-macam ni. Berat juga mujahadah dia. Tapi yang mana baik Ustaz?
Jawapan dia kurnia Allah. Allah nak kurniakan yang macam mana? Wallahu a'lam. Terserah kepada Allah. Baik. Pernah dengar satu orang nama dia Rabi'atul Adawiyah kan? Seorang wali Allah. Beliau itu boleh dikatakan jenis wanita yang biasanya wanita tu dia ada keinginan yang macam-macam kerana emosi, perasaan dan nafsu dia mengatasi kemampuan akal dan ketinggian akal dia. Tapi Rabi'atul Adawiyah ni unik kerana Allah berikan dia pada yang urusan ni lebih banyak. Namanya ma'rifah, mengenal Allah. Jadi seolah-olah dia punya pemikiran, cara dia tu kalau cakap tu macam orang lelaki yang bercakap. Seolah-olah macam dia ni tak ada perasaan ke, tak ada emosi. Sekira-kira macam kita ingat dia macam tu. Padahal dia adalah manusia biasa. Okey, dua jalan ya. Okey, bila dah dua jalan ni, kita nak masuk kepada cerita. Baru masuk cerita. Saya dah angkat dua tangan dah ni. Ya Allah. Ni angkat dua tangan ni maknanya dah 2 minggu lah tak masuk kelas lah cerita dia. 2 tangan tu maknanya dah 2 minggu lah tak masuk kelas. Tak apa, hari ni kita tangguh sikit solat isyak kita. Di bahagian tempat dah masuk waktu isyak. InsyaAllah isyak yang sedikit ditangguh dengan sebab majlis ilmu tu tidak mengapa insyaAllah. Baik. Dan apa kata pengarang? Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala. Maknanya dan apabila Allah Ta'ala menghendaki akan mengurniai ataupun mengurniakan salah seorang hamba daripada segala hamba-hambanya. Kalau ada satu orang dibagikan akan sesuatu daripada asrar maknanya rahsia-rahsia, rububiyah maknanya ketuhanan, maka nanti dilimpahkan ke atasnya sebahagian daripada rahmaniyah. Rahmaniyah maknanya kasih sayang dari Allah. Jadi kalau satu orang Allah berikan rahsia-rahsia yang ini tentang Allah mengenalkan dirinya kepada seorang hamba tu, maka Allah akan limpahkan ke atasnya rahmaniyah, kasih sayang dari Allah. Maka kalau dia dapat, ni anugerah ni, kalau dia dapat, maka sucilah nanti hatinya daripada sebarang syirik yang khafi. Khafi itu maknanya yang tersembunyi. Ingat perkataan ikhfa. Ikhfa maknanya menyembunyikan huruf itu. Nun mati itu disembunyikan. Min qabl. Dia min. Tapi nun dia sembunyi dekat huruf qaf. Min qabl. Min tu dia dah masuk lah. Dia maknanya sembunyi. Ikhfa maknanya sembunyi. Syirik yang tersembunyi itu macam mana? Syirik yang tersembunyi ni apabila satu orang itu dia beribadah kepada Allah tapi diselitkan tujuan lain. Tapi dia tidak menyembah benda itu. Kalau menyembah selain dari Allah itu syirik yang jali, yang jelas. Yang tu memang tak boleh, terkeluar daripada Islam. Sembah patung, sembah berhala, sembah apa. Tapi khafi adalah dia ini namanya ialah dia menyatakan ibadahnya kepada Allah tapi terselit tujuan lain. Okey, contoh tujuan lain. Contohnya ingin dilihat oleh manusia. Dia berharap ada orang nanti menghargai jasa dia. Dia mengharap, menginginkan supaya suatu hari nanti akan ada orang yang menyebut namanya. Tak kisahlah apa tujuan dia. Jadi dia terkacau sikit. Jadi orang yang diberikan asrar rububiyah, insya-Allah dia tak akan ada yang tu. Dia memang ibadah semata-mata kerana Allah. Orang caci, jalan terus. Orang perli, senyum saja, jalan terus. Kerana apa? Kerana syirik khafi dah tak ada. Tidak takut dipuji atau tidak bimbang, tidak meminta dipuji. Tapi kalau ada orang kata saya buat ni saya tak inginkan pujian, masih ada lagi. Sebab tidak mahu pujian atau mahu pujian, dua-dua ada masalah. Habis yang paling baik apa? Yang baik-baik tak ada rasa apa-apa. Dia tak ada saya buat ni bukan nakkan pujian. Tak ada. Nakkan pujian pun tak ada. Tak nak pujian pun tak ada. Itu yang paling baik sekali. Macam mana tu? Macam mana tu?
Maknanya dia buat ni, kalau dipuji pun dia jalan terus, kalau tidak dipuji pun dia jalan terus. Dia terserah kepada Allah. Kalau Allah takdirkan dia dipuji, dia jalan saja. Kalau takdirnya Allah tentukan dia dicaci, dia pun jalan saja. Kerana dia tak peduli tentang, dia bukan nak dipuji dan bukan tak nak dipuji. Tak terfikir apa tentang dipuji atau tidak dipuji. Yang tu mustahak. Satu ketika beberapa orang lelaki mencela dunia di hadapan Rabi'atul Adawiyah. Kata dia, aku tak sukalah nikmat dunia. Seorang lagi cakap, aku ni bimbanglah dengan nikmat dunia sebab dunia ni melekakan. Seorang ni lagi cakap, aku ni, dunia ni memang benda yang sangat merosakkan kita lah. Jadi kata Rabi'atul Adawiyah, kamu ni masih mencela-cela dunia, itu sebab dunia masih ada dalam hati kamu. Kalau dunia langsung tak ada dalam hati kamu, kamu puji pun tidak, kamu cela pun tidak. Okey, saya nak tanya kat sini. Siapa yang kat sini pernah memuji burung, satu jenis burung, cantik burung tu, nama dia burung pekok. Bukan peacock, bukan. Pekok. P-E-K-O-W. K-O-Q. Pekok. Siapa sini pernah puji ataupun pernah tengok burung pekok? Tak pernah dengar dan tak pernah tengok, Sis. Kalau peacock pernah lah, burung merak. Kalau peacock tu belum merak, ni pekok. Pekok ni. P-E-K-O-Q. Bukan burung merak. Burung pekok. Kenapa kita tak pernah puji? Kenapa kita tak pernah cela? Sebab memang tak pernah ada dalam fikiran kita. Dan burung tu pun memang tak ada pun. Saya reka je cerita nama tadi. Baik. Kalau benda yang tak pernah masuk dalam kepala kita, ingin pun tidak, benci pun tidak, puji pun tidak, cela pun tidak, mengharap pun tidak, membenci pun tidak. Itu kalau boleh tentang dunia, kita boleh buat macam tu. Orang yang dikurniakan yang ni tadi ni, yang namanya asrar rububiyah ma'rifatullah ni, maknanya hati dia memang tak ada syirik, khafi dah tak ada dah. Semata-mata hanya Allah. Sebab tu saya cakap ni, kitab hikam ni memang kitab cerita tentang hal-hal yang macam tu. Hal-hal yang macam tu. Tak apalah, kita tahu dululah. Paling kurang sekali kita dengar lah. Tapi tak mudah kita nak dapat macam ni ceritanya. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu, rupanya ada ilmu yang macam tu ya. Rupanya ada orang yang seperti itu ya. Sekurang-kurangnya kita tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu, dia dah tak ada cerita pasal nak makan apa esok, duit banyak mana dalam ni. Dia tak ada, sifir itu dalam kepalanya tak ada. Jadi orang yang mencela dunia tadi itu taklah salah. Sekurang-kurangnya dia masih baik, dia memberi tazkirah pada diri dia sendiri. Masih okey. Cuma Rabi'atul Adawiyah ni special lagi sikit lah. Yang diberi asrar rububiyah tadi tu. Yang mana dia kata kalau kamu mencela, maknanya bendanya masih ada. Orang kalau marah kepada lori, maknanya lori tu ada dalam fikiran dia. Mana ada orang marah angkasa lepas, kapal angkasa. Sebab kapal angkasa memang dia tak pernah nak. Maknanya gitu, tak masuk dalam fikiran dia, tak masuk dalam hati dia. Jadi kalau sesuatu tu, tapi itulah nama dia anugerah. Anugerah yang Allah kurniakan. Jadi Rabi'atul Adawiyah, jadi sebahagian wali-wali Allah tu kadang-kadang dia mencela tentang dunia supaya berhati-hati kerana dalam Quran memberi amaran. Tapi Ustaz, kalau macam tu, kenapa dalam Quran selalu mencerita tentang dunia? Kenapa dalam Quran selalu sebut wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur? Tidaklah kehidupan dunia ni melainkan satu kesenangan yang menipu. Kan cela namanya. Kenapa dalam hadis bila disebut ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu bagaikan penjara bagi orang beriman? Kan itu cerita dunia. Kenapa disebut juga dunia-dunia? Sebab kan saya sebut tadi ada dua keadaan. Ada manusia yang memang diberi langsung terus ke sini fokusnya, iaitu nama dia ma'rifah. Dia ni dah direndahkan nafsunya. Dah dibantu banyak anugerah oleh Allah. Dah disikit-sikitkan keinginan dia dalam hal-hal kepentingan diri, dah langsung dia buang semua sekali, dah tak ada. Tapi dia masih manusia. Bukan malaikat, masih manusia. Ada kemahuan tapi direndahkan, disikitkan, dikecilkan, ditepikan oleh Allah. Jadi dia ni dapat bantuan banyak daripada Allah. Kurniaan besar.
Ni nampak ni, apabila Tuhan buka pintu makrifat ni, naik situ ni. Tapi kita boleh dapat tak? Jawapan dia, mohonlah kepada Allah. Saya pun mohon kepada Allah. Saya mana tahu akan datang saya dapat setakat ni. Saya, pening. Saya yang bagian pening tadi ni. Banyak keinginan. Saya cerita tapi belum sampai makrifah ni, belum. Tapi kan manusia banyak yang namanya ada hawa nafsu secara biasa. Dia kena mujahadah, keinginan, kemahuan dia kepada pasangan dibataskan dengan hukum hakam fiqah. Keinginan dia pada makan minum dibataskan dengan muamalah halal haram. Keinginan dia pada pendapatan, kekayaan, kemewahan dibataskan dengan muamalah yang sah dengan muamalah yang batil. Keinginan dia pada menguasai dibataskan dengan hukum kisas, hukum hudud dan sebagainya. Jangan sampai mencuri, jangan sampai membunuh, jangan sampai apa. Kan macam tu. Jadi yang sini. Tapi pengarang sekarang tengah nak cerita yang sebelah sini. Orang kalau diberikan pintu makrifah. Itu sebab tu saya tangan keluar tu supaya kita cerita, yang sebelah sini, yang sebelah sini. Okey, baik ya. Okey, sekarang. Bila dah begitu dan terbukalah mata hatinya dengan nur al-hidayah, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beroleh petunjuk demikian hamba itu, hamba tadi tu yang Allah kurniakan tadi tu, maka dia beroleh petunjuk demikian hamba itu kepada jalan mahabbah. Mahabbah maknanya jalan cinta. Dia memang tenggelam dengan kecintaan hanya kepada Allah. Jadi dia hanya tenggelam dengan kecintaan kepada Allah. Dan tidaklah dia itu lagi berkehendak kepada amal dan asbab. Dia tidak lagi nakkan buat amal. Bukan nak buat amal, salah. Dia tidak lagi nakkan kepada amal. Tapi tetap buat amal. Tu kena faham tu. Maknanya dia tak berkehendak kepada amal, maknanya dia berhenti semayang. Bukan. Semayang dia masih beratus rakaat. Maknanya dia tak pergi belajar lagi lah, tak pergi menuntut ilmu. Tak, asbab-asbab menuntut ilmu untuk dapat peroleh iman semua dia ambil. Cuma dia tidak berkehendak lagi kepada itu. Dia hanya melaksanakannya atas jalan mahabbah. Cinta kepada Allah. Kerana bahawasanya, baru dia tunjukkan kat situ. Idza futiha laka wijhatum minat ta'arrufi fala tubali ma'aha wa in qalla amaluka. Apabila dibukakan bagimu, dibuka tu dekat mana dibuka? Pintu hati kita dibuka. Wijhatum minat ta'arrufi. Apabila dibukakan kepada mata hati kita, mata hati kamu, daripada jalan untuk mengenal. Ta'arruf. Ta'arruf kat sini mengenal. Mengenal kat sini maknanya mengenal siapa? Mengenal Allah. Bila satu orang dah dibuka, maksudnya mengenal Allah tu dalam kurungan panjang tu garis. Mengenal pada asma'nya, pada sifatnya, pada apa yang menegah kehendakmu. Kita tahu bahawa kehendak-kehendak kita hakikatnya semua tertegah. Hakikat yang berlaku semuanya adalah kehendak Allah. Saya nak makan nasi lepas kelas, contoh. Baik. Akhirnya saya dapat makan nasi. Hakikatnya, katalah saya makan nasi pukul 9 suku kejap lagi. Katalah contoh. Baik. Itu kehendak saya untuk makan nasi. Tapi sebenarnya, perkara itu berlaku hakikatnya kehendak Allah. Saya dapat makan nasi. Dan kehendak saya, keinginan saya, kemahuan saya untuk makan nasi pun adalah dicipta oleh siapa? Oleh Allah. Kejayaan, kemampuan, pencapaian dan berhasilnya saya makan nasi pukul 9.15 nanti pun hakikatnya adalah dicipta oleh siapa? Oleh Allah. Nasi yang saya makan tu hakikatnya dicipta oleh Allah. Saya dicipta oleh Allah. Kehendak saya, kemahuan saya juga dicipta oleh Allah. Nasi yang saya makan juga adalah dicipta oleh Allah. Waktu pukul jam 9 suku itu juga, waktu dan masa itu adalah ciptaan oleh Allah. Dan kita sebenarnya, tu kat situ, pada menegah kehendakmu. Kita kenal bahawa sebenarnya
kehendak kita semuanya terketepi, tertegah sebenarnya. Sebenarnya memang itu semua hakikatnya kehendak siapa? Kehendak Allah. Cuma bila kita hari ini hidup di dunia, kita melihat dari segi kacamata asbab, jawapan dia memang kita yang nak makan. Jawapannya memang kita yang bungkus nasi lemak tadi, kita yang beli. Tapi kalau dilihat dari sudut hakikat, hakikatnya ialah, nampak tu? Kita mengenal Allah pada yang menegah kehendakmu dan dikenalkannya kepada kudratnya dan qaharnya ke atas engkau. Akan dikau tu, qahar tu maknanya betapa Allah maha menundukkan ke atas engkau. Jadi contoh kan, semua sedia maklum, anak saya tengah tak sihat. Jadi saya kena latih diri saya lah pada ujian yang kecil ini. Bahawa anak saya meninggal esok, anak saya semakin sihat esok, anak saya semakin sembuh esok, semuanya adalah berlaku dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Seandainya dia sihat esok, saya ingin dia sihat. Apakah dia berlaku kerana semata-mata keinginan saya? Jawapannya tidak. Hakikatnya kehendak Allah. Cuma yang saya nak dia sihat tu, siapa yang cipta kehendak saya untuk nak anak sihat? Allah juga. Ada tak seorang bapa yang kejam yang nak anak dia mati? Mungkin ada bapa yang kejam. Siapa yang hakikatnya mencipta kehendak dia untuk anak dia mati? Jawapan dia hakikatnya kan Allah kan? Walaupun mungkin anak dia umur panjang, seorang bapa yang kejam, penjenayah, dia geram dengan anak dia nak anak dia mati. Tapi anak dia sampai sekarang tak mati-mati. Contohnya. Jadi maknanya, Allah nak tunjukkan, sekalipun kamu berkehendak dia mati, tapi yang mana Allah berkehendak, yang itu akan berlaku. Kalaupun sama berlaku, saya nak sihat, anak saya Sumayyah pun sihat, tapi saya tahu, sebenarnya bukan kehendak saya yang terjadi benda itu. Hakikatnya memang kehendak Allah semata-mata. Kehendak saya untuk dia sihat pun dicipta oleh Allah. Dia sihat pun dia dicipta oleh Allah. Kesihatan dia ciptaan Allah. Dan dia sendiri adalah ciptaan oleh Allah. Jadi, dapat dikenalkan kepada kita qaharnya Allah ke atas kita. Betapa menundukkannya Allah tu ke atas kita. Maknanya kita ni memang hakikatnya tertunduk kepada kekuasaan dan kehendak Allah. Hakikat ni, cerita hakikat. Jangan cerita sebab. Kalau sebab nanti kita campur, kita pening Ustaz. Tapi kan kita yang hantar hospital. Iya. Tapi kan kita yang kena dapatkan obat. Iya. Tapi kan kita yang kena hantar jumpa doktor. Iya. Tentang itu kita faham. Yang tu kita jalan terus. Yang itu cerita lain. Sekarang kita nak cerita hakikat. Kenapa kita perlu yang ilmu macam ni? Kerana di sini adalah latihan untuk mendapat ketenangan jiwa melalui alam dunia. Saya tak pasti orang lain. Tapi bagi saya, ilmu yang ni sangat penting untuk saya. Jadi supaya saya menghadapi ujian yang dahsyat macam mana pun, saya dilatih mempraktikkan ilmu yang telah saya tahu. Ilmu saya dah tahu sebahagian, tapi kan belum diuji kan? Sekarang baru diuji sikit. Nanti akan datang diuji berat lagi mungkin. Nanti akan datang diuji berat lagi. Cuma kita tak tahu sama ada kita mampu atau tidak. Tapi dengan ilmu yang Allah pinjamkan tu, kita bergeraklah. Kita bergeraklah. Bergerak tu bukan bergerak badan. Bergerak tu dari segi urusan hati kita dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Oh, rupanya macam tu kan kita lihat. Hakikatnya kehendak Allah juga benda itu berlaku. Jadi dia dapat tenangkan hati kita. Kan Allah yang nak macam tu. Kan Allah yang nak. Masa dia lahir pun Allah yang nak. Memang kau nak dia lahir. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, anak kau tak akan lahir. Dan kau tak akan dapat anak. Kahwin pun mungkin tidak. Tapi hakikatnya kan dengan kehendak Allah engkau berkahwin. Engkau diberikan nikmat berkahwin kerana Allah yang berkehendak engkau merasai nikmat itu. Kalau tidak ada kurnia Allah, jawapannya engkau tak akan kahwin. Bukan kata anak. Jadi Allah yang berkehendak. Kalau Allah yang berkehendak, Allah yang sama berkehendak ke atas kita, kenapa kita ada rasa macam tak puas hati, rasa macam gundah gulana, kenapa rasa macam stres, rasa macam tu? Tak payahlah.
Tak payahlah, tak perlu lah. Kita kena betulkan diri kita lah. Ya, betul. Tapi kalau kita stres, itu kan kehendak Allah juga. Iya, betul. Tapi perbuatan kita, kita dipertanggungjawabkan dengan perbuatan kita sendiri. Jadi diingatkan. Kemudian kata pengarang tu, maka tidak mengapa disertanya itu dan jika sedikit amalmu sekalipun. Maknanya sekiranya satu orang itu, dia itu telah mengenal, dapat nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa sekalipun amalnya sedikit. Ini bukan bermakna galakkan untuk amalan sedikit, tapi nak cerita besarnya nikmat ma'rifatullah, mengenal Allah. Kena faham tu. Jangan pula dah mengenal Allah maknanya tak payah buat amal, bukan. Amal sedikit di kalangan ahli ibadah itu ratusan rakaat tiap malam. Itu amalan sikit. Kita ni amalan bukan sikit. Sikit tak ada. Jangan kita ukur sikit tu dengan amalan kita. Oh, mentang-mentang kita dah semayang tarawih 20, kalau sikit maknanya 2. 20 tu bukan sikit. 20 tu sikit. Belum lagi sampai tu. Bukan sakit maknanya. Sikit dari kacamata ahli ibadah, jangan kita samakan sikit dengan kacamata kita. Tak boleh lah. Kalau gitu tak adil lah. Jangan kita samakan. Ya Allah. Ahli ibadah tu kalau berterusan selawat dianggap sikit. Dianggap sikit. Itu sikit. Baik tu yang kena hati-hati tu. Baik. Kerana, bawah tu. Kerana wujudnya amalan kamu tu, yang kamu semayang, solat, zakat tu, wujudnya amalan kamu tu, hakikat, ni cerita hakikat tau. Sebenarnya tu kan daripada tiada ikhtiar langsung daripada kamu sebenarnya. Tapi kan kita berikhtiar, Ustaz. Ya, dari segi asbab zahirnya kita berikhtiar. Kita yang cari duit, kita yang sedekah. Tapi saya tanya, kalau hakikat, sebenarnya kan tak ada ikhtiar kita. Yang gerakkan tangan kita, hakikatnya Allah. Yang jadikan, cuma kita syukur. Secara hakikat Allah berkehendak kita buat baik dan Allah taufikkan kepada kita untuk dapat duit dengan cara baik dan kita belanjakan pada jalan yang baik. Cuma pengarang nak terangkan hakikat. Wujudnya amal kamu sebenarnya tiada ikhtiar daripada kamu dan sebenarnya tiada asbab. Secara hakikat tak ada asbab. Sebab asbab tu pun Allah yang cipta. Asbab kita bekerja kan? Bekerja tu kan Allah yang cipta. Asbab kita berniaga. Perniagaan tu kan Allah yang cipta kan? Perniagaan kan makhluk. Dahsyat Wih, kalau cerita ni, saya tak tahulah ni. Boleh faham ke tak boleh faham ke? Okey kot, insyaAllah. Saya cuba pelan-pelan. Ke nak laju-laju? Jangan berikut, Okey tak? Boleh kot, step by step itu. InsyaAllah. Boleh Tenang-tenang gini boleh baik. Jadi cerita tentang hakikat ni bukan bermakna kita tak payah semayang, tak payah sedekah, bukan. Itu dah merepek mengarut. Jangan ikut. Kalau ada orang dia cakap lepas dah kenal Allah maka dah tak perlu lagi puasa, itu dah merepek Dia kata itu makrifat, tu bukan makrifat. Dia kata itu namanya iman tinggi, itu bukan tinggi, bukan. Nabi yang paling tinggi, tak ada orang yang lebih tinggi daripada Nabi di kalangan makhluk Allah. Itu pun tahajud semayang malam kaki bengkak-bengkak. Kita kaki dah bengkak-bengkak tak semayang-semayang. Banyak cerita pula. Konon-konon puasa gugur. Jangan merepek cakap dia. Jangan merepek. Tidak memandang kepada amal bukan tidak beramal. Merasakan tak apa amalan sikit bukan sikit beramal. Faham tak ni? Tidak memandang kepada amal bukan tidak beramal. Amal dibanyakkan tapi tidak memandang kepadanya. Tidak bergantung kepadanya. Itu cerita dia. Tidak memandang kepada amal bukan bermakna kita tidak beramal. Mengatakan tak mengapa amalan sedikit bukan sedikit beramal. Tak mengapa amalan sedikit. Yang penting dapat anugerah ma'rifatullah. Bukan bermakna amalannya sedikit. Amalannya sebenarnya banyak. Tapi hanya menganggap, melihat, beryakin bahawa ma'rifah Allah, pintu ma'rifah tu adalah anugerah besar daripada Allah. Itulah.
Saya pun berdoa mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya sebab kita dekat dunia ni kita tujuan tu je. Alah buktinya senang je. Kalau selama ni kita kenyang, katalah selama ni kita hidup mewah lah. Katalah contohlah. Sepanjang kita 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun hidup ni, hidup kenyang. Jawapan ni malam ni lapar juga. Malam ni lapar juga. Maknanya nak cerita nikmat dunia tu cuma sementara. Nak betul-betul kekal terasa nikmat selama-lamanya dalam syurga. Tak ada lagi lapar. Sentiasa kenyang dan makan untuk menikmati saja. Tapi kalau dunia kan sementara. Kenyang. Masing-masing hari-hari dah berapa kali kenyang? Dah beribu kali kenyang kan? Tapi malam ni tetap lapar kan? Jawapan ni kerana apa? Kerana memang Allah ciptakan. Kenyang tu kan makhluk. Bukan makanan. Kenyang. Kenyang tu makhluk. Dan lapar juga makhluk. Baik, Allah yang jadikan kita kenyang dan Allah yang jadikan kita lapar. Dan Allah letakkan, tempatkan, sifatkan kita dengan rasa kenyang dan rasa lapar itu. Allah yang beri. Dan sifatnya bila kat dunia, sifatnya sementara. Jadi oleh kerana kita tengok pada kenyang dan lapar ni, kita tahu bahawa memang nikmat dunia tu hanya sementara. Dan kalau selama ni kita hidup lapar pun, malam ni kita lapar juga, belum makan. Contohlah kalau yang bagi belum makan lah. Tapi jangan jawab, Ustaz saya dah makan, saya kenyang. Yelah bahagian awak kenyang tu cerita lain. Saya nak cerita ya. Kalau selama ni kita hidup kekenyangan, malam ini jawapannya lapar bila tak makan. Kalau selama ni kita hidup dalam kelaparan, kemiskinan, malam ini juga kita sama seperti orang kaya yang belum makan. Contohnya, untuk membuktikan bahawa nikmat dunia tu hanya sementara. Supaya kita ni fikirkan benda yang lebih bernilai. Yang namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Baik, kemudian. Dan hendaklah engkau bersyukur akan dia. Itu penting tu. Syukur atas kurniaannya akan dikau. Kita ni dapat belajar kitab hikam ni syukur. Kena syukur. Sebab ada orang yang Allah berikan dia anugerah ilmu untuk mengarang kitab ini. Kena syukur. Kita mungkin belum faham semua. Kita mungkin saja belum hadam tepat semua. Tak mengapa. Sebab memang ilmu tu perlu dipelajari berkali-kali untuk kita faham. Memang begitu sifat dia. Tak mengapa. Tapi bila kita dikenalkan, dilorongkan, dijodohkan dengan ilmu yang mengenalkan kita tentang siapa hakikat diri kita, apa sebenarnya urusan Allah ke atas kita, maka pengarang pesan tadi hendaklah engkau syukur kepada dia. Atas kurniaan dia, kurniaannya tu Allah, kurniaan Allah itu dikurniakannya akan dikau. Setakat ni Allah taufikkan kita solat. Allah berikan kurniaan kita ni dapat hadir majlis ilmu. Ni syukur banyak-banyak. Syukur banyak-banyak. Kerana kalau dikurniakan makrifat Allah itu adalah kesudah-sudahan yang dituntut. Kesudah-sudahan ni dalam bahasa Arab tu dia ambil nihayah. Nihayah tu maknanya kemuncak, puncak. Kesudahan tu maknanya penghujung, kemuncak, puncak daripada apa yang dituntut. Yang dituntut tu maknanya bukan diperintah. Dituntut maknanya yang dicari. Penuntut maknanya pencari. Penuntut ilmu, pencari ilmu. Yang dituntut, yang dicari. Makrifah adalah benda yang dicari oleh orang yang menghambakan diri kepada Allah. Jadi kalau dikurniakan oleh Allah namanya pintu makrifah, kata pengarang bersyukurlah kerana memang Allah yang kurniakan. Kita doa mudah-mudahan Allah kabulkan niat semua, Allah berikan yang namanya pintu makrifah. Kalau tak sekarang, sebelum kita, paling kurang sebelum kita meninggal dunia lah, mesti kita dapat satu level sederhana, orang yang betul-betul membersihkan hatinya, kebergantungan apa saja. Kalau kita kenal begitu kan, kita tak jadi orang yang emosi marah pada benda yang tak patut kita marah. Kalau benda yang selagi bukan salah secara syarak, kita tak akan marah. Contohlah, benda tu tak salah secara syarak. Contohlah, kita nak apa? Kita nak adik kita datang. Tiba-tiba dia tak datang. Kita tak akan marah. Kecuali kalau adik kita buat dosa, buat maksiat. Kita marah kerana benda itu melanggar perintah Allah. Tapi kalau benda tu berlaku, dia dah usaha tapi dia tak datang. Kita tak ada istilah merajuk, kecil hati, benda-benda yang tak perlu lah. Benda-benda macam tu yang mengikut hawa nafsu tadi tu. Merajuk, kecil hati,
bawa diri kerana adik kita janji hari ni nak datang, tak datang. Sebab apa? Saya kalau tengok orang yang merajuk macam tu, lepas tu dia kecil hati adik dia tak datang, saya kata dia ni masalah iman dengan masalah akal. Sebab apa? Orang tu tak datang bukan dia buat dosa. Orang tu tak datang bukan dia menipu. Orang tu tak datang bukan dia maksiat. Kalau awak nak marah kerana dia tak datang rumah awak, tapi dia pergi berfoya kat tempat benda, oh, okay, fine. Yang tu boleh marah. Tapi dia tak datang setelah tiba-tiba dia ada kecemasan. Setelah tiba-tiba. Bukankah yang selama mana benda itu tidak melanggar perintah Allah, hakikatnya kita kena syukur? Sebab yang berkehendak dia tak datang itu adalah Allah. Dan Allah berkehendak dia tak datang dalam keadaan dia tidak bermaksiat kepada Allah. Setelah dia tidak bermaksiat kepada Allah, kita pula memilih untuk bermaksiat, sakit-sakit hati dengan orang yang tak datang kepada kita. Sedangkan dia tak buat dosa pun. Tapi dia mungkir janji, Ustaz. Dia bukan mungkir janji. Dia tidak dapat memenuhi janji kerana ada kekangan. Di sisi Allah, perkara itu dimaafkan. Masalahnya pada kamu yang sibuk merajuk tu. Masalah pada iman kamu tu. Yang itu kita risau. Bukan pasal adik datang, tak datang. Sebenarnya adik dia nak top up balik semula, ganti balik pun boleh. Tapi kita ni jadi orang yang tak rasional. Seiring umur bertambah, makin mengarut cara kita beremosi. Semakin pelik cara kita berfikir. Semakin rosak cara kita memahami tentang urusan takdir, ketentuan dan aturan-aturan susunan daripada Allah. Jadi yang kita bimbang tu bukan perasaan merajuk. Lepas tu nak minta dipujuk pula. Merapiknya. Kita risau tu bukan pasal merajuk tu. Kita risau tu macam mana orang ni punya iman dan punya akal, cara dia berfikir. Contohnya begitulah. Sebab itu penting. Sebab itu penting. Ilmu ni bukan tentang cerita ibadah, solat, puasa, zakat saja. Tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Sebab tu mengenal Allah tu sangat penting kan. Betul tak? Bila kita mengenal Allah, maha kuasa Allah. Bukan maha kuasa Allah hanya fikir bahawa Allah cipta langit, bumi. Ya, Allah cipta langit, bumi tu kita faham. Tapi yang berkaitan keadaan kita ni, yang berkaitan dengan ehwal diri kita ni, yang kita betul-betul nak fokus ni. Betapa Allah menguasai segala-galanya. Yang itu yang kita nak bangunkan dalam hati kita. Benda ni orang tak nampak. Orang tak nampak maknanya penampilan kita atau pakaian kita atau apa, orang tak nampak. Hanya dengan ilmu, kefahaman, anugerah daripada Allah, Allah beri kepada kita. Dan saya sebenarnya ada harapan yang besar. Orang-orang yang belajar kitab hikam, yang dah belajar, sedikit tahu beberapa maklumat daripada saya yang saya sampaikan. Targetnya ialah mesti hatinya lebih baik. Targetnya mudah-mudahan hatinya lebih hidup. Targetnya mudah-mudahan insya-Allah bila dia berurusan dengan kehidupan dia, dia akan lebih positif dan lebih baik. Positif ni jangan ikut cara barat semata-mata. Barat dia cakap positif tapi cara dia tak sebenar-benar yang sepatutnya. Bolehlah dia bagi hujah, dia bagi dengan sijil, dengan pencapaian, dengan apa, tu terserah. Saya tak ada nafikan atau iya kan. Tapi saya lebih suka positifnya dengan cara kehambaan diri kepada Allah. Yang itu dia punya positif dia mencanak naik tinggi, yang kita yang nak bentuk diri kita ni. Kita yang nak bentuk diri kita. InsyaAllah dia akan jadi, kita akan rasa berbeza insyaAllah. InsyaAllah. Dan cara fikir kita, cara kita menghadapi masalah, bukan tak ada masalah. Cara menghadapi masalah. Bukan dijamin tidak bermasalah dan tahu tiada masalah. Bukan. Bukan macam tu. Hidup banyak cabaran. Tapi cara kita menghadapi dan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan hati kita. Baik, kemudian. Jadi kata pengarang apa? Itu makrifat Allah itu adalah puncak yang dicari, yang dituntut. Maka apabila seseorang itu dihadapkan tu maknanya diberikan kepada dia, seorang hamba itu pada setengah asbab-asbabnya. Setengah tu maknanya sebahagian lah. Asbab tu asbab dapat makrifah Allah, asbab ilmu, asbab berjumpa dengan orang soleh, orang alim, yang guru, yang mursyid. Jadi kalau besok satu hari dapat jumpa satu orang guru yang mursyid, yang betul-betul mahir, alim, soleh tentang hal-hal yang berkaitan dengan ni, itu maknanya Allah kurniakan kita sebahagian asbab. Sebahagian asbab. Kalau saya ni bukan guru mursyid.
Saya ni guru murmur nama dia. Syed tak ada. Tapi bukan syed lah. Syed dah cerita lain. Saya murmur je. Syed tak ada. Ni mursyid ni maknanya orang yang betul-betul alim, betul soleh, yang betul dia mujahadahnya luar biasa. Mudah-mudahan masing-masing nanti Allah temukan dan Allah kurniakan. Guru yang baik, yang amanah, yang kadang-kadang tersembunyi orangnya, kadang-kadang tidak muncul di halayak banyak tapi sangat dikenali di kalangan orang-orang soleh. Ada sebahagian orang yang macam tu bentuk dia. Mudah-mudahan Allah kurniakan, insya-Allah. Kadang orang yang macam ni kadang-kadang dia tak bercakap dengan kita tau. Kita tengok wajah dia kan, kita terasa sesuatu. Bukan maknanya kita terus jadi faham, jadi alim, tidak. Tapi ada kelebihannya tersendiri. Adalah anugerahnya tersendiri. Tapi terserah. Siapa yang Allah kurnia, mudah-mudahan Allah kurniakan, insya-Allah. Nanti bila kita dah dapat kan, benda-benda kat dunia ni sebab apa tau? Sebab nanti kan, benda ni kalau Allah kurnia kepada kita, antara baiknya, bagusnya ialah dia akan menyikitkan rasa cinta kita kepada dunia. Kita dah kurang meletakkan nilai-nilai pada dunia-dunia ni, kita semakin kurang. Kita tak mencela dunia tu, tapi kita lihat dia tak berapa sangat bernilai. Bukan tak berharga langsung kita buang ke apa, bukan. Tapi sampai nak meletakkan nilai dan kekaguman tu, kita semakin kurang benda-benda itu. Dan itu bagus untuk itu. Bagus untuk itu. Jadi kata pengarang, apabila satu orang hamba itu diberikan sebahagian daripada asbab-asbabnya, asbab ma'rifah tadi, maka dibukakan baginya jalan mengenal daripada Allah. Jalan mengenal tu diberikan daripada Allah, daripadanya. Dan dihadapkannya dengan sakinah. Sakinah maknanya ketenangan. Dekat situlah nanti kita akan rasa ketenangan jiwa. Benarlah firman Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, jiwa kita akan menjadi tenang. Tapi mengingati Allah tu bukan salah satu jalannya sebut. Salah satu jalannya ingat. Salah satu jalannya faham. Faham, mengerti, faqih, menghayati. Tapi dalam bab faham, faqih, mengerti, menghayati ni dia berhajat, kita ni berhajat kepada ilmu. Berhajat kepada ilmu. Dan memang hakikatnya anugerah Allah. Kalau Allah beri, jawapannya dapat. Tapi kita namanya tak apalah, kita melalui yang namanya ilmu. Baik, kemudian dan tetap di dalamnya, dia akan tetap di dalam sakinah. Maka yang demikian itu setengah maknanya sebahagian, saya dah sebut tadi. Maka yang demikian itu adalah sebahagian daripada nikmat yang amat besar ke atasnya. Allahu Akbar. Ini kalau dapat, maknanya nikmat yang sangat besar. Saya ni syukur kepada Allah. Walaupun saya bukan orang yang diberikan pintu ma'rifah sehingga mampu untuk seperti mana se-ideal yang disebut oleh pengarang ni. Tetapi apa yang setakat ni Allah kurniakan pinjaman kepada saya ni, saya terlalu syukur kepada Allah. Sebab saya dapat bayangkan orang yang tidak dianugerahkan seperti itu, agak susah dia nak menghadapi kemelut kehidupan. Agak sukar. Bukan maknanya saya tak ada kesukaran. Saya ada banyak cabaran hidup. Jangan main-main. Kalau tahu macam-macam, pening semua. Pening semua. Tapi Alhamdulillah, Allah beri itu saya syukur sangat sebab nikmat mengenal Allah, nikmat mengetahui hakikat bahawa itu adalah ini adalah itu, sebenarnya macam ni saya itu. Jadi kita rasa nikmat benda tu. Kita rasa apa? Nikmat sangat. Tak apalah, memang ada susah tapi kita nikmati kesusahan itu. Memang ada sakit tapi kita nikmati saja kesakitan itu. Kerana ya Allah, Engkau yang beri kesakitan itu. Jadi aku nikmati saja. Walaupun memang sakit, menyakitkan, tapi ya Allah, aku menikmati yang namanya rasa sakit itu kerana dia adalah dari Engkau ya Allah. Bukan kerana sakit itu, tapi kerana Engkau. Jadi akhirnya kita bukan cerita tentang sabar, tentang apa. Ya, yang tu ya. Tapi kita menceritakan tentang ma'rifatullah, mengenal ini sakit ni dari Allah.
dari dia. Tuhan yang mencipta sakit itu sendiri dan Tuhan yang mencipta kita. Dan dia datang pun dengan semata-mata kehendak dia. Jadi kita nak Allah terima kita tu dengan dalam keadaan kita ni betul-betul memang tak kisah apa pun dari Allah. Kita ni kalau sayang pada satu orang, orang yang memang tak kisah apa pun dengan perangai kita, betul tak? Kita bebel pun dia tak kisah, kita apa pun, maknanya bukan tak kisah, maknanya tak ambil kisah. Maknanya boleh terima kita sepenuhnya. Bila satu orang tu boleh terima kita sepenuhnya, kita jadi sangat sayang pada orang itu. Kita dengan orang pandai pula. Tapi kita dengan Tuhan yang mencipta kita, kita jadi lain pula. Kita pula buat benda yang lebih tak patut lagi. Patutnya kita lebih mempatutkan teori yang sama tu ke atas diri kita sendiri. Untuk kita dicintai oleh Allah, kita nak jadi hamba yang langsung tak kisah apa saja Allah berkehendak ke atas kita. Memang tak kisah. Nabi ketika dibaling batu, ketika berdarah sampai ke kaki di Taif, ada satu riwayat menyatakan Rasulullah bersabda, "Ya Allah, sekiranya balingan darah ini bukan kemurkaanmu, maka aku tidak peduli apa saja yang menimpaku, ya Allah." Tak kisah. Yang penting tolong jangan murka saja. Kalau murka dia kisah, risau, resah, kenapa Allah murka, apa lagi yang aku salah, kerana hamba. Tapi kalau baling darah-darah, patah kaki, patah tulang, hatta nyawa cabut, tapi bukan kemurkaan Allah, aku tak peduli apa saja yang menimpa aku. Jadi memang dah tak kisah dah. Tapi sakit tak? Sakit tetap sakit. Tapi tak kisah sakit itu. Tak kisah bukan maksud saya tak ambil peduli ya. Tak kisah bukan maksud saya tak ambil berat. Tak kisah bukan maksud saya tak bertanggungjawab. Bukan itu maksud tak kisah saya. Tak kisah tu maknanya saya sepenuhnya reda. Saya yang saya maksudkan tu kita lah. Bukan saya dapat berjaya reda. Saya tak tahu. Ujian akan datang mungkin lebih berat. Saya tak tahu saya mampu ke tidak. Saya tak tahu. Cuma saya nak cerita tu bentuk cara menilai, cara melihat. Agak-agaklah orang yang kalau Allah anugerahkan nikmat sampai mampu seperti itu dengan ujian macam mana pun, agak-agak hati dia tenang tak? Agak-agak kita lah, walaupun kita tak dapat. Agak tenang kan? Ya. Tenang. Ketenangan. Memang ketenangan. Kita akan nampak badan dia sakit, tapi sebenarnya jiwa dia tenang. Kita cakap dia, awak sabarlah. Sebenarnya dia dalam ketenangan. Sebenarnya dia dalam ketenangan. Tapi sakit. Tapi dia sakit. Dia sedang menanggung kesakitan. Tapi dia tenang. Saya tertarik ada satu video yang viral tapi saya dapat maklumat videonya benar. Bukan teknologi, bukan ni. Yang seorang bapa dari rakyat Palestin. Saya ada cerita juga kat kelas lain yang dia cium anak dia yang meninggal tu. Dia buka mata dia cium mata tu. Dia cium mata budak tu sambil dia senyum tengok anak dia. Anak dia dah meninggal tau. Bukan anaknya masih hidup atau sakit. Dia senyum tengok anak dia. Kemudian dia sikatkan, dia bersihkan, dia lapkan dua orang tu sebelum jenazahnya nak diuruskan. Kita tengok luluh hati kita, kita tengok sedih hati kita. Tapi kita mengenangkan tu bukan kematian tu. Apa yang ada dalam makrifah orang lelaki tu, bapak dia tu. Dia fikir apa tentang takdir Allah? Dia fikir apa tentang kehendak-kehendak Allah terhadap dia? Bila dia lihat kepada kehendak Allah, dia lihat kepada anak ini sebenarnya Allah punya. Bila dia lihat bahawa kehendak Allah adalah yang berlaku. Kalau dia hidup pun adalah kehendak Allah, bukan kehendak dia. Walaupun dia nak hidup. Jadi dia tengok tu dengan sepenuh ni. Jadi dia tersenyum. Orang yang tak tahu dia kata, alah lelaki tu ego. Itu maknanya dia tak ada ilmu tentang iman. Dia cuma nilai orang tu kalau menahan nangis maknanya ego. Itu maknanya cara menilai orang lah. Tengok apa yang dia, ilmu yang dia miliki. Tapi orang yang melihat dari satu sudut kacamata ma'rifatullah, kita kata orang ini betul-betul melihat akhirat. Orang ini betul-betul kenal sebenarnya tentang kuasa Allah, kehendak Allah. Dia bukan cakap, tapi dia rasa dalam hati dia. Dia rasa, dia feel dalam hati dia tentang urusan apa yang kita sedang bincangkan ni. Jadi dia, begitulah dia. Tapi tidak bermakna dia tu gembira dengan kematian anak, atau tak kisah dengan kematian anak, atau tak bertanggungjawab dengan kematian anak. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu tentang makrifah, dia lihat lelaki tu, dia kata,
kenapa orang lelaki ni anak mati tak ada perasaan apa rasa sedih? Kerana kamu yang tak ada ilmu. Apalah orang lelaki tu boleh dia tengok anak dia macam tu aja dia tak ada perasaan ke? Kalau kita ni dah tak tahulah menangis-nangis meraung. Kita ingat menangis raung tu tanda sayang kan? Orang itu lebih sayang Tuhannya berbanding sayang anaknya. Orang itu lebih reda dengan takdir Allah berbanding memikirkan kehendak dirinya. Itu orang yang macam tu. Jadi cara menilai orang berbeza berdasarkan apa yang ilmu yang dia ada. Kat situ dia menilai. Jadi kita pula oleh kerana kita ada belajar sikit, kita ada ilmu pemahaman sedikit, maka kita letak prasangka yang baik betapa orang ini Allah anugerahkan luar biasa hati dia. Luar biasa. Dan dia tahu anak dia mungkin meninggal dulu atau dia meninggal dulu, tapi yang mustahak meninggal nanti menuju ke mana. Dia tengok anak aku ni Allah jaga dia lebih baik daripada aku jaga. Aku mungkin beberapa tahun, 7-8 tahun beri dia makan. Tapi yang hakikat menjalankan makan dekat lorong, dekat salur makan Allah. Yang jalankan makan dekat salur perut, dekat usus kecil, usus besar Allah. Yang jadikan darah dia bergerak sampai ke seluruh tubuh, sampai menjejak ke kulit-kulit pun Allah. Kita ni ada anak, tapi kita sampai sekarang tak tahu cara menjalankan darah dalam badan anak kita. Tiba-tiba anak hilang, kita rasa kitalah yang paling menjaga dia. Kitalah yang paling bagus. Kenapa Allah ambil? Kenapa? Padahal kita sebenarnya jahil. Gerakkan darah anak tak erti. Jalankan oksigen anak tak erti. Hubungkan neuron otak anak kita pun kita tak pandai buat sampai sekarang. Tiba-tiba bila Allah nak tentukan sesuatu pada anak kita, kita tanya kenapa. Sebenarnya mulut kita kena tutup daripada soalan kenapa. Tetapi kena lihat dulu hakikat yang kehendak siapa sebenarnya yang berlaku. Takdir ketentuan siapa yang menentukan segalanya. Jadi ma'rifatullah tu menenangkan. Tapi bukan bermakna tidak ada perasaan sedih. Rasulullah mengalirkan air mata ketika kehilangan anaknya Ibrahim alaihissalam. Dan itu bukan bermakna protes. Itu bukan bermakna, itu maknanya tanda cinta dan sayang. Tapi reda, ini tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang dapat kita bincangkan sedikit berkenaan dengan pertemuan kita dalam sesi kali ini tentang apabila Tuhan membuka pintu ma'rifah. Dan sebenarnya hal-hal yang seperti ini adalah suatu kelazatan dalam kembara ilmu kita, kembara memperhambakan diri kepada Allah. Dan benda ini bukan sekadar percakapan, tetapi dia sebenarnya menuntut kita praktikal. Dan praktikalnya berjalan pada setiap saat dan ketika. Kita mungkin bergaul seperti biasa dengan orang, tetapi apa yang kita fikir, apa yang hati kita detikkan, tidak ada sesiapa pun yang tahu. Tetapi dengan bimbingan ilmu yang Allah kurniakan pinjamannya kepada kita ni, insya-Allah kita akan menjadi lebih baik pada semua urusan kehidupan kita. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Tanpa disangka rupanya kita live juga pada petang ini. Saya dihubungi oleh pihak Gema Nur Iman. Terima kasih banyak atas segala doa. Saya hanya mengharapkan doa daripada semua kerana saya ada keyakinan besar. Doa itu senjata orang beriman. Jadi doa itu yang paling penting sekali. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mendoakan, mudah-mudahan anak saya tu kembali sembuh segera, sihat dan dihilangkan segala beban-beban kesakitan yang sedang ditanggung. Tapi tetap kita dengan keyakinan yang sama, Allah berhak buat apa saja. Macam saya sebutkan, kalau dia meninggal esok, saya tak ada apa masalah. Kalau dia semakin sakit esok, saya tak ada masalah. Dan ketika dia lebih sihat esok, saya pun tak ada masalah. Sama saja. Cuma sebagai manusia, tanggungjawab prinsip ketiga, saya mohon kepada Allah merayu agar dia diberikan sihat oleh Allah. Kerana dia belum pandai untuk menanggung kesakitan. Pada masa yang sama, dia belum mampu untuk melalui perkara tersebut dengan umurnya yang masih kecil dan belum tahu untuk cara dan bagaimana untuk menghadapi ujian tersebut. Jadi terima kasih banyak. Jazakumullah khairal jaza. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Walhamdulillahirabbil alamin, dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, amin, amin, Allahumma amin. InsyaAllah Ustaz, dengan keberkatan majlis ilmu yang Ustaz bawakan kami malam ni, kita sama-sama doakan moga Allah bagi kesembuhan dan sebaik-baik penawar untuk semaya. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkatan, kebarokahan dalam hidup Ustaz, keluarga dan juga semuanya sendiri, insyaAllah dengan ujian yang sedang Allah beri sekarang. Ustaz, insyaAllah next kuliah 9:30 malam. Ustaz nak buka soalan ke atau Ustaz dah nak berhenti? Boleh juga. Ada ni Puan Zarina tu minta mohon doakan anak dia tu. Tengok ada chat Puan Zarina Sultan. Jauh ke? Baru ke? Sekejap. Banyak ni. Malam ni kuliah berat Ustaz. Ya Allah, tajuk dia berdebar. Saya rasa nak nangis sana. Masya Allah. Tak nampak lah benda yang mana Jauh dah kot. Banyak hari ni kat chat room. Ada. 81 minit. 81. Bawah. 81 minit. Oh. Yang baca tu Ina. 91 minit. 8 pula 91 minit. Maaf Ina. 91 minit. 91 minit. 21.01. 9. Tu untuk anak dia. Puan Zarina Sultan mohon doakan anaknya Raja Muhammad Fazrul Adha bin Raja Muhammad dan menantu Siti Nur Atila binti Ibrahim yang sedang hamil tapi baby dalam kandungan ada masalah. Mohon doa semua. Semoga baby dapat dilahirkan dengan selamat, insyaAllah. Okey. So Ustaz, kita nak berhenti ke macam mana Ustaz? Boleh kalau satu soalan sekejap. Okey, silakan jemaah Ustaz buka peluang untuk bertanya soalan, insyaAllah. Lah Rudi, selalu pagi nak tanya soalan tak sempat. Cepat buat peluang. Assalamualaikum Ustaz ya. Saya kalau saya boleh recap balik apa yang tadi Ustaz sampaikan, kita manusia ni diberikan dua, sama ada mujahadah dan juga makrifah. Betul Ustaz ya? Baik, insyaAllah. Okey, kalau saya apa yang saya betul seperti kata admin tadi, memang tajuk ni berat. Saya rasa saya tak sampai ke atas dan tak sampai ke bawah. Okey, saya cuba faham macam mujahadah tu lebih kepada kita berusaha untuk melawan segala kehendak hawa nafsu menggunakan akal fikiran. Sedangkan makrifah tu ilmu untuk mengenal Allah. Sama juga kita bersifat untuk melawan syahwat, amarah dan meninggalkan segala hal-hal yang dilarang. Dan untuk kita mencapai makrifat ini iaitu puncak ilmu yang tertinggi. Cuma apa yang saya boleh fahamkan, kalau diikutkan makrifah ni tidak semua orang akan dapat. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja yang akan mencapai tingkat makrifah. Betul Ustaz? Tingkat yang makrifah dengan maksud kedudukan yang eksklusif, special dengan ciri-ciri ideal yang disebutkan, memang sebahagian hamba Allah kurniakan. Tapi makrifah dengan makna mengenal Allah basic sebagai orang awam melalui pembelajaran sifat 20, itu adalah setiap orang, siapa-siapa orang awam pun perlu mempelajarinya dalam tahap yang paling minimum. Jadi ada maksud umum, ada maksud khusus. Yang kita sedang belajar ni makrifah dengan maksud khusus. Hakikat tentang apa kejadian. Tapi kalau maksud umum, seperti contoh kita belajar kitab akidah, kita belajar ni tentang makrifah Allah. Allah wujud, Allah tiada permulaan, Allah tiada pengakhiran, Allah tidak bertempat, tidak berbentuk. Itu makrifatullah juga. Tapi makrifatullah dalam kerangka terma dia, istilah yang lebih umum, iaitu yang menyentuh tentang ilmu fardu ain mengenal Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Semua orang kena tahu, tak kira apa profession. Tapi yang sedang dibicarakan Al-Hikam ni, kalimah perkataan ni makrifah juga. Tapi yang lebih eksklusif, yang lebih ideal dengan ciri-ciri khusus, dengan maksud-maksud yang telah tertentu yang telah disebutkan tadi. Betul lah tu? Wallahualam. Alhamdulillah. So kita sampai di sini malam ni ya, insyaAllah.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin yang telah berkongsi tajuk malam ini, apabila Tuhan membuka pintu makrifat. Tujuan hidup manusia di muka bumi ini adalah mengenal Allah. Namun asbab adanya hawa nafsu, manusia ini terbahagi kepada beberapa tingkatan. Di sisi manusia, tingkatan keimanan ini bukan ukuran atau nilaian sesama kita. Kerana tiap mujahadah, kemampuan, kurniaan atau apa sahaja gerakan zahir dan batin, semuanya milik Allah dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pelajaran malam ini, saya bukanlah orang yang layak untuk membuat sebarang kesimpulan atau rumusan, namun peringatan tentang diri bahawa semuanya Allah membawa saya dan mungkin juga jemaah-jemaah yang hadir pada malam ini untuk belajar dan terus belajar agar sama-sama kita manfaatkan ilmu dan perbaiki amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kefahaman bahawa dunia ini tidak perlu kita besarkan, sebaliknya jadikan dunia sebagai jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan membesarkan kehidupan akhirat. Wallahu alam. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemah Nur Iman memohon jutaan kemaafan. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.